الحمد لله وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pada malam ni kita ke muka surah 14. Ya. Walamma ja'au. Ambo se cikgu mak kan ambo nak boleh baca. Cikgu mak dah ingat hamba dah tu. Okey. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Kita sudah mengetahui bahawa mim bertasydid atau nun bertasydid dipanggil wajib baunah dengan sekadar 2 rakaat. Walamma, kemudian kitabun 99 kita dengar kitabun min atas nun ada tanda mati, jangan dengar min indillah dengar pula sebab atas nun tak ada tiada mati. Musaddiqul lima 99. Walau apa pun hak ni idgham bila gunah, kita kena ingat nun mati atau tanwin benda berbaris dua, bila bertemu huruf lam atau ra masuk dalam rumah lam atau ra tu asal musaddiqun jadi musaddiqul lima. Tu dimasuk lalu sebab tu tasydid atas lam. Macam dua lam tu 2 kali Wa kanu min qabl atas nun tiada tanda mati dengar. Falamma sama berulang wajib berguna. Bisa mashtarau bihi anfusahum an
يكفروا بما أنزل الله أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين anfusahum atas nun tadi mati dengung ay yakfuru juga dengung ba atas nun tadi mati anzalallah juga dengung bagian an baik dua tu sama kalau sama jangan dengung bagian ayu atas nun tadi mati juga dengung min fadli juga dengung atas nun tiada tanda mati ala man yasha atas nun tiada tanda mati juga dengung min ibadi ada tanda mati kah atas nun jangan dengung bi ghadabin ala baik dua di bawah sama jangan dengung ala ghadabin wa kalau kita baca wasa dengung pasal baik dua di bawah tu tak sama kan tak sama dengung sama jangan dengung hak pertama tu sama yang kedua tidak sama adabun muhin 99 dengung وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
bima anzalallah, dengung atas nun tiada tamati. Bima unzila juga dengung. Musaddiqal lima, asal musaddiqan jadi musaddiqal lima. Ini idgham bila gunnah. Apa maksud idgham? Memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua. Anbiya, nun mati bertemu ba, hukum dia iklaq, daripada nun tukar pada mim. Sebab tu atas nun tu ada mim kecil, jadi tutup mulut lah. Anbiya Allah bersama dengan min qabl, atas nun tiada tanda mati dengan in kuntum, dengung belaka. Hukum mim mati kita baca lagi. Tak lagi dah. Hukum mim mati. Tak lagi biar lu. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadtumul ijla min ba'di. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Min ba'di iklaq, tutup mulut dengung. Wa antum, ni atas nun tiada tanda mati dengung. Wa idza aqadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. In kuntum, atas nun tiada tanda mati belakang itu dengung okey. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum, bila mana datang kepada mereka di sini ialah Bani Israel, sebuah kitab daripada sisi Allah yang membenarkan terhadap apa bersama mereka.
kitab Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Dan sebelum itu mereka meminta kemenangan, berharap kemenangan ke atas orang-orang yang kafir dengan kedatangan Nabi baru, Nabi Muhammad SAW. Dia duk janji sebab dia tu orang kafir Quraisy ni sembah patung berhala, dia ni sembah Allah. Pokok Yahudi ni, pokok Bani Israel ni, dia duk janji ke orang kafir, mu kalau mari Nabi baru ni aku akan menang, aku bersama Nabi baru. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Bila mana datang kepada mereka apa yang mereka kenal, sebab dia baca dalam kitab Taurat sifat-sifat Nabi akhir zaman tu dia kenal sangat, tapi bukan bangsa mereka Yahudi, datangnya daripada bangsa Arab. Kafaru bih, mereka kafir, kufur dengannya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah ke atas orang-orang yang kafir. Bitsa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi. Seburuk-buruk apa yang mereka beli dengannya akan jiwa-jiwa mereka, bahawa mereka kufur dengan apa yang Allah turunkan, kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari kelebihannya di atas sesiapa yang dikehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Perbuatan tu umpama kata mereka beli diri mereka dengan kekufuran, bahawa mereka kufur dengan apa yang Allah turun. Allah turun kepada Muhammad Alkitab, mereka tak beriman. Pasal apa? Baghyan, sebab dengki bahawa Allah menurunkan dari kelebihannya, kelebihan Nabi kepada bangsa Arab, dah ikut selalu. Ala man yasha'u min ibadi, di atas sesiapa yang dia kehendaki oleh Allah daripada kalangan hamba-Nya. Bangsa Arab turun Nabi dah ikut, deki tu. Kalau kerajaan PL ni kau apa-apa kau hak ada untung sikit ke Islam dan Melayu, cela sokmo. Agung, pemasui agung tu pertahan tulisan Jawi sikitnya, nya kata habis-habis tak. Aku tak kerti lah. Nak kata orang baik kau mana Cina ni? Maknanya kita kalau rasa berlalu Cina di AP lah kita kata, atau Cina Harbi. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, maka tertimpa mereka itu dengan kemurkaan di atas kemurkaan. Kemurkaan pertama, dia tahu Nabi akhir zaman sifat-sifat dia, sepatutnya dia beriman. Kemurkaan yang kedua, dia tak beriman. Jadi ghairil maghdubi alaihim tu tuju pada orang Yahudi, waladdallin tuju pada orang Kristian. Kristian ni dia sesat akidah awal lagi. Yahudi dia kenal juga tapi tak ikut. Maka bertukuk tambahlah kemurkaan di atas kemurkaan. Walil kafirina adzabun muhin, bagi orang-orang kafir mendapat azab yang menghinakan. Hari ini Tuhan tunjuk kekuasaan dia, siapa-siapa dak lawan. Satu benua Australia
kebakaran semua sekali. Semua hutang kebakar. Berapa juta binatang-binatang liar mampu. Hanya selamat kawasan-kawasan tak ada pokok, bandar-bandar je lah. Tu pengajaran kepada manusia kalau nak fikir. Malaysia ni mujur ada parti Islam. Kalau tak ada parti Islam, tak ada amar ma'ruf nahi munkar, cepat Tuhan nak turun bala. Ada lagi orang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah oleh kamu dengan apa yang Allah turun, mereka berkata, kami beriman dengan apa yang telah diturunkan ke atas kami. Dia kata kami ada kitab Taurat dah, tak payah dah ikut kitab baru ni. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Mereka kufur dengan apa di sebaliknya. Hak sebalik itulah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu. Itulah yang benar, yang membenarkan terhadap apa yang ada bersama mereka daripada kitab Taurat. Qul, katakan oleh Muhammad, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakan oleh Muhammad, maka kenapa kamu membunuh nabi-nabi Allah sebelum ini jika sekiranya kamu beriman? Orang ajak pada beriman kitab Al-Quran, nak kata nak beriman kitab Taurat. Kitab Taurat tu dibawa oleh Nabi Musa dan nabi-nabi selepas Nabi Musa. Dapat apa membunuh nabi pula kalau betul beriman? Hak nabi tu pun membunuh. Apakah nabi bukan bangsa-mu? Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa dengan membawa keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan. Kemah molek, Musa terang molek. Kemudian kamu menjadikan anak patung lembu mah sebagai berhala tempat kamu sembah dari selepasnya, sedang kamu zalim. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kamu dan kami angkat di atas kamu bukit. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Ambillah apa yang kami datangkan kepada kamu dengan kuat dan dengar. Akak bukit, suruh pegang kemah kitab Tuhan turun ni. Dia jawab, qalu sami'na wa asaina. Mereka berkata, kami dengar dan kami derhaka. Ni panggil sembah derhaka ni. Kami dengar, kami derhaka. Itu perangai orang Bani Israel. Wa ushibu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Diserapi di dalam hati-hati mereka anak patung lembu mah dengan kekufuran mereka. Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah oleh Muhammad, seburuk-buruk apa yang memerintah kamu dengannya oleh imam-imam kamu, jika sekiranya kamu benar-benar beriman. Kalau zaman dulu orang UMNO kata, kalau tak ada UMNO tak boleh makan. Ada ni UMNO tak ada lah tu. Bukan tak ada, PT tak ada dah.
Gamuk puak-puak ni juga mana hak longgar-longgar pergi ke parti bunga gamuk. Pendek kata, kena kuat akidah. Akidah kita kena sokmo, kena kuat sokmo. Salah-salah orang tahu jawatan cakap dia ni MPKKP pula. Hak persekutuan turun. Hamba 2 orang kapung belah nu. Kapung Bukit Munduk dengan kapung Tok Lawik. Dia kata orang tahu ke dia. Hamba nasihat, mau dengar kata aku jangan ambil semacam. Jadi payah lah. Gamuk 1,500 sebulan orang beri. Wallahu a'lam. Kita masuk kitab fiqh mengenai rukun sembahyang, far'un, cabang. Kalau dia lemah pada sepanjang masa-masa solatnya dari qiyam, masuk lemah qiyam, dak nak bangun berdiri, sebab qiyam tu rukun. Dia duduk dan mendirikan solatnya, tak apalah, dia tak gerak, setakat mampu lah, boleh duduk dan dia kena diri sembahyang. Kalau dia telah bersolat secara duduk lalu dia berdaya di atas qiyam pada sepanjang solatnya, dia berdiri serta mendirikan solatnya. Dan beginilah kalau dia telah bersolat secara baring lalu dia berdaya mampu di atas qiyam atau duduk, dia mendatangkan dengan yang dimampukannya itu serta dia mendirikan solat. Kemudian apabila bertukar situasi keadaan dengan kekurangan itu kepada kesempurnaan, masa mula-mula sembahyang dorong sembahyang duduk, tengah-tengah sembahyang rasa gagah, boleh bangun, bangun lah, gitu, tu masuk gitulah. Tu makna bertukar keadaan dengan kekurangan itu kepada kesempurnaan. Bahawa orang yang duduk mampu qiyam, maknanya berdiri kerana keringanan kesakitan, sakit dia hilang dah, contoh ia dilihat dahulu. Apabila berlaku yang demikian itu secara kebetulan sebelum membaca Fatihah, dia qiyam berdiri serta membaca Fatihah itu secara berdiri. Dan beginilah juga jika berlaku keringanan itu pada sepanjang bacaan Fatihah, dia qiyam, yakni berdiri, dan dia membaca baki Fatihah pada keadaan qiyam itu, yang berdiri itu. Wajib meninggalkan bacaan Fatihah pada bangun kepada dia tegak secara luluh. Macam dia nak bangun daripada rakaat iktidal tu. Maka kalau dia telah membaca pada bangunnya untuk qiyam itu sebahagian Fatihah, maka ke atasnya pengulangannya membaca Al-Fatihah itu. Jika dia mampu qiyam selepas Al-Fatihah, tak sebelum, lepas Fatihah, sebelum rakaat, menjadi mesti kepadanya qiyam itu untuk dia menurun darinya kepada rakaat, dan tidak menjadi mesti kepadanya tamakninah pada qiyam ini kerana ianya bukan yang dimaksudkan untuk itu sendiri. Disunatkan pada keadaan-keadaan ini bahawa dia mengulangi bacaan Fatihah untuk terletak pada situasi kesempurnaan. Kalau dia mendapati keringanan pada rakaatnya secara duduk, maka jika berlaku sebelum tamakninah menjadi mesti kepadanya terangkat kepada hak orang-orang yang rakaat dari qiyam.
dan tidak harus dia terangkat secara berdiri kemudian dia rokok, supaya dia tidak menambahkan rokok. Dan kalau dia lakukan akannya batallah solatnya, takut 2 kali rokok. Dan jika berlaku keringanan selepas tamakninah, maka sudah sempurna rokoknya dan tidak menjadi mesti kepadanya perpindahan kepada rokok orang-orang yang qiyam. Dia buat setakat dia boleh lah. Kalau dia mendapati keringanan pada iktidal dari rokok secara duduk, maka jika berlaku sebelum tamakninah, menjadi mesti kepadanya qiyam berdiri untuk iktidal dan dia kena tamakninah. Dan jika selepas tamakninah, maka ada 2 pendapat. Pertamanya, menjadi mesti kepadanya dia berdiri untuk dia sujud dari qiyam, yakni berdiri iktidal. Pendapat yang paling sahih, tidak menjadi mesti kepadanya supaya dia tidak lama panjang iktidal. Sedang ia adalah suatu rukun yang pendek. Iktidal ni rukun pendek je. Kalau panggil 4 rukun panjang tak masuk iktidal. Ingat tu. 4 ke 3 3 rukun panjang. Maka jika berlaku yang demikian itu perubahan dari kekurangan kepada kesempurnaan pada rakaat yang kedua daripada solat subuh sebelum baca kunut. Dia tidak berkunut secara duduk, maka jika dia buat kunut, batallah solatnya, bahkan dia kena berdiri dan berkunut. Masa dia banyak duduk tu, nak kunut tu dia rasa rengang, dia boleh diri lah, baca kunut dalam keadaan berdiri. Kalau duduk-duduk kau, jadi batal. Adapun apabila keadaan itu bertukar daripada kesempurnaan kepada kekurangan, asal molek jadi kurang. Tu hak tadi kurang ke molek, ni molek ke kurang. Bahawa dia lemah, tidak berdaya pada sepanjang solatnya, maka dia berpindah kepada yang membolehkannya. Asal dia qiyam ni boleh sangat, tapi dak dah habis Fatihah dia pun dak go'oh. Boleh main duduk lah. Maka jika berlaku kelemahan itu pada sepanjang bacaan Fatihah, tengah baca Fatihah dia rasa dak go'oh, kenaling, wajib mengekalkan bacaan Fatihah itu pada masa hendak penurunannya kepada rakaat. Jadi misal kata dekat nak habis dah, masa turun ke rakaat pun baca lah. Itulah sikit sebanyak dia cakap ni bab qiyam, bab berdiri dak rakaat dak lagi. Jadi cerita-cerita mengenai orang yang lemah dak leh sembahyang ni setakat mampu. Kalau dak mampu, setakat mampu lah. Jadi sebelum ni kita dah cakap dah. Kemudian ni tubik istilah baru pula dalam internet. Ramai sangat orang ngaji kat internet, kadang-kadang dok guru satu hal tu, dia dok bilang zaman dulu kita dengar dah, yang timbul balik ni tarikat hakikat makrifah ni. Hak tukang tok guru dia ni orang-orang rambut dok tahu, rambut dok urut cakap bab ni. Kalau kita bimbang cakap-cakap bab ni sampai masa dak payah sembahyang. Dia biasa istilah-istilah ni yang syaitan masuk. Mudak sapa. Jadi hak sapa ni dak payah sembahyang. Takut gitu. Sedang Nabi SAW kata, sallu ra'aitumuni usalli. Musmayyalah macam melihat aku sembahyang, dengan praktikal Rasulullah. Rasulullah paling sempurna makhluk, dia tak ada sembahyang hakikat. Hakikatnya rukun qauli, rukun fi'il, rukun qalbi. Hak dalam ni hidup ni. Dengan zikir, dengan apa dalam.
Kalau dalam gak baca Fatihah dak mari makna nak hakikat ni. Tapi dia baca hakikat makrifat ni, pandai baca je. Kadang-kadang menggunakan istilahnya mudak sapa. Ada mudak tu. Jadi kita orang tak sapa ni, biar dikata tak apa pun, kita kira hak Nabi buat, yang ditafsirkan oleh ahli-ahli fiqh dalam bab ibadah, dalam bab akidah, dalam dua mazhab, mazhab salah dan mazhab khalaf. Dua je akidah. Dalam bab akhlak, rujuk kepada tutup guru akhlak, ahli-ahli sufi dan sebagainya. Dia ada kitab belaka dah. Hak siap kita marinya baca je lah. Wallahu a'lam.